Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, kita pada session yang lepas ataupun pada part yang lepas kita telah berbincangkan tentang background VAR. Siapa yang mencetuskan idea untuk menggunakan VAR, di manakah ia mula digunakan dan apakah peranannya di sebalik setiap implementasinya, sama ada di peringkat Eropah, peringkat antarabangsa dan juga saingan dalam liga-liga yang terlibat. Dalam saingan EPL, VAR dilihat lebih banyak mencetuskan kontroversi berbanding membantu dalam meningkatkan mutu pengadilan. Tetapi adakah ini betul-betul salah VAR ataupun sekadar salah mereka yang berada di sebalik tabir yang bermain tarik tali akibat satu yang lebih gelap lagi? Okey, anda bersama saya Amir dan ini channel Archive Studio Roll the V. Okay guys, sebelum kita ulas lebih lanjut mengenai mengapa VAR tidak lagi relevan untuk diguna pakai dalam perlawanan bola sepak, kita backtrack sikit dan kita lihat apakah sebab-sebab dan mengapa VAR ataupun VAR ataupun Video Assistant Referee ini digunakan. Okay, basically terdapat 4 sebab mengapa VAR digunakan. Antaranya adalah untuk melihat sama ada gol yang dihasilkan itu adalah legit ataupun tidak. Dan yang kedua adalah untuk pengadil memberi keputusan untuk menghadiahkan penalti pada pasukan yang terkesan. Kadang-kadang bila biasalah manusia ni mata dia kadang split second terlindung belakang pemain lain, dia tak dapat nampak situasi yang berlaku tu dengan jelas. So dengan VAR ni dia mampu untuk menggunakan teknologi bagi mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Okey, yang ketiga adalah untuk memberi hadiah kad merah kepada pemain yang mengkasari ataupun yang menerjah keras opposition. Untuk tengok whether or not terjahan itu adalah menggunakan dua kaki keras, tidak kena bola ataupun memang disengajakan. Itu sebab yang ketiga. Dan last but not least, sebab yang keempat adalah untuk mengelakkan daripada pengadil memberi kad kepada orang yang salah. Kita dapat lihat sebelum ni, terdapat beberapa insiden dari mana pengadil melayangkan kad tetapi akhirnya yang dilayangkan tu bukannya pesalah. Kenapa? Mungkin kerana appearance ataupun gaya rambut yang sama, tu dari jauh dia tersalah. Banyak contoh yang dah berlaku guys. Okay guys, now kita proceed kepada beberapa sebab yang mengatakan mengapa VAR tidak lagi relevan untuk digunakan. Okay guys, basically sebab yang pertama adalah penggunaan VAR akan menjadikan masa perlawanan terbuang ataupun rugi begitu saja. Bayangkanlah, korang dah pernah nampak kat kedai mamak tempat korang lepak tengok bola semua kan? Bila mana VAR berlangsung, pengadil cek status dekat TV tu 3 minit paling kurang, 5 minit dan mungkin kadang lebih. Kalau situasi terlalu kompleks dengan rewind, dengan tukar angle, dengan adjust line, sangat buang masa. Bila dah jadi macam ni, perlawanan dah tertangguh, dah terhenti dan masa terbuang begitu saja. Dalam masa 5 minit yang digunakan tu, untuk tim yang bermain counter attack, kadang-kadang boleh dapat 2 gol guys. Betul? Fikir-fikirkanlah. Dan untuk poin yang kedua, mengapa VAR tidak lagi relevan adalah ia membunuh adrenalin, membunuh keseronokan dalam menonton bola sepak. Korang dah bangun dah jerit dah kat depan TV ni, dah bersapau dah kat depan TV ni, berjerit kat depan orang lain ni, siap kat depan penonton lain. Tapi at the very end, goal outside guys. Ayo, pakai cap tutup muka tu. Kita dah tak lagi bersorak lepas kita dapat gol. Kita kena tercangap tengok replay. Bila dah tengok replay tu kena tunggu pula. Tak boleh guys, kita tak ada adrenalin, kita dah tak ada surge of momentum tu masa kita dapat gol. Dah tak ada dah rasa tu dah dekat nak tengah season dah rasa, tak rasa benda tu. Betul, itu poin yang kedua. Okay, now we move to the third point, yakni poin yang ketiga. Poin yang tiga, kadang-kadang referee ni dengan menggunakan VAR bagi keputusan yang overkill. Bila dah bagi keputusan yang overkill guys, kadang-kadang pegang baju sikit je, tersentuh sikit je, terbelai sikit je, pop, dia bagi penalti.
Dia bagi kad merah guys. Ini kadang kalau pengadilan yang konvensional yang menggunakan sekadar pengadil kat atas padang, benda ni kadang tak jadi guys. Sebab apa? Sebab benda tu berlaku split second. Tapi bila VAR ni, dia tengok ulang tayang tu dengan frame rate yang terlampau perlahan, dia ulang, backtrack semua tengok. Setiap pergerakan daripada atas ke bawah tu dia tengok. Dia bagi penalti guys. Minit ke 95 guys. Tak dapat nak elak guys. Itu adalah sebab yang ketiga. Keputusan yang overkill. Keputusan yang bias. Itu adalah sebab yang keempat. Ini poin yang paling penting, paling tinggi sebenarnya. Bila mana kita menggunakan teknologi, biasalah teknologi ni adalah sekadar teknologi. Tetapi siapa yang berada di belakang teknologi itulah yang menentukan sama ada teknologi yang digunakan itu tepat ataupun tidak pelaksanaannya. Macam nak bagi contoh, atas satu kapal lah. Kapal canggih macam mana pun, kadar kru yang masuk kat dalam kapal tu buat hancur, buat sampah, buat kotor, kapal tak ke mana guys. In the very end, tenggelam. Tenggelam guys, tanpa badai. So macam tu juga teknologi kita gunakan dalam VAR. Bila mana referee yang digunakan bersifat bias, bersifat ada kepentingan. Ada kepentingan ni kadang mungkin in terms of politik, in terms of dia ada kepentingan kelab yang dia sokong masa kecil. Who knows? Datang-datang Liverpool lawan dengan Manchester United, pengadil dia Howard Webb, pengadil dia Oliver. Kita pun tak tahu keputusan dia ambil tu adalah keputusan personal ataupun keputusan yang legitimate ataupun legit ataupun sah. Itu poin yang keempat. Sebab yang kelima, kita sekarang ni dah tak ada dah rasa nak tengok replay guys. Kita bila kita dah gol, dah dapatkan satu gol yang susah payah daripada build up yang sangat cantik, dah tak ada dah replay dah kita nak tengok. Melainkan gol tu adalah gol yang direct. Tetapi sekarang ni replay yang kita tengok adalah replay VAR. Sama ada gol tu offside ataupun tidak, sama ada gol tu penalti ataupun tidak. Dah tak ada dah satu rasa adrenalin dan rasa seronok tengok ulang tayang. Gol! 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 Tapi yang kita tengok, offside ke? Tak offside. Gol ke? Tak gol. Itu poin yang kelima guys. Dia memotong kita punya semangat. Dia macam balik kepada poin yang nombor 2 lah tadi. Potong steam. Kita dah tak rasa kesorakan nak bersorak tu. Bersorak. Tak gol. Dan poin yang terakhir, poin nombor 6. VAR melahirkan lebih ramai Neymar di atas padang. Don't get me wrong. Kalau pelayan yang dilahirkan mempunyai kualiti dribbling, kualiti shooting, kualiti finishing yang hebat seperti Neymar, itu adalah sangat bagus untuk kita lihat dan sangat best. Kenapa? Lebih mendatangkan cabaran. Dan kita pun enjoy melihat permainan yang cantik daripada permainan kualiti. Tetapi yang melahirkan Neymar yang saya katakan ni, melahirkan lebih ramai diver guys. Taktikal yang pelik yang digunakan. Tersentuh sikit, pop, bergolek sana, bergolek sini. Bila nampak dekat VAR ada kontak sikit, penalty. That's not the kind of player that we want. That is not the kind of player that we want to be born within the pitch of our play guys. Kita tak mahukan Neymar sebegitu. Kita mahukan satu keputusan yang telus, yang mantap dan tegap. Dan kita tak mahu menggalakkan satu bentuk taktikal yang kotor ataupun dirty kind of tactical to be adapt within our games. Okay, basically that's about it. Untuk setiap perkara yang saya ulas ni ada kerelevanan. Ada kerelevanan, mana kata yang mungkin mengakibatkan kita rasa VAR ni tidak lagi sesuai untuk diguna pakai. Apa sahaja yang korang rasa perlu untuk dihujah lagi untuk menambah semangat kita untuk menentang penggunaan VAR, korang boleh tulis dekat komen di bawah ni. Kita boleh berbincang dan berdiskusi. Dan jika ada yang korang tak setuju dengan pendapat saya, tambah juga kat bawah ni. Dan jika ada komen lain yang korang rasa perlu untuk ditambah untuk menentang, mungkin ada rasa nak buat petition ke, tulis. Kita suarakan sama-sama. Nanti kita akan cuba usahakan untuk membuat petition. Tapi suara majoriti ni mungkin nanti orang akan lihat. Okay guys, itu saja yang saya nak perkatakan untuk video pada kali ini. Jika korang rasa persembahan saya, presentation saya ni bermanfaat untuk korang share,
maka dialu-alukan. Dan jangan lupa untuk klik butang subscribe dan turn on notification supaya korang tidak terlepas sebarang video yang saya akan upload kemudian nanti. Okay, see you guys in the next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.